Dan dia punya baju-baju dia tu macam diselok-selok macam itulah. Dan dia dalam keadaan yang sama-sama, tahu bilik dia ni kan gelap. Bila bilik gelap ni dia buka je mata, dia nampak suami dia yang duduk di depan dia. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Hari dalam berkongsi kisah-kisah seram. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini, yang mana sudah pun subscribe, yang mana sudah komen, like, semua tu aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Semoga korang dimurahkan rezeki, berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni kita nak berkongsi satu kisah seram dan juga satu kisah yang agak malas yang terjadi kepada salah seorang perempuan, iaitu isteri kepada pemancing Tegar. Jadi kisah pada kali ini dia agak lebih kan kepada takut jugalah tahu. Dan insyaAllah video ni juga akan jadi sebuah pengajaran kepada kita dan juga kepada semua yang mendengar kisah pada malam ini. Lagi-lagi yang mana suka memancing, yang mana keluar sampai 3-4 hari tinggalkan isteri dia, korang boleh dengar cerita ni sampai habis. Dia dapat juga pengajaran tahu. Jadi nak tahu lebih lanjut kisah pada kali ini, apa kata korang bersama dengan Hari? Kita akan masuk lebih dekat sedikit untuk kisah seram pada malam ini. Let's go sobat. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang mana dia ni memperkenalkan diri dia sebagai Kak Nis. Bukan nama sebenar lah, dia letaklah saja nama Kak Nis tahu. Dan dia pun tak bagi tahu nama sebenar. Dia bukan share dekat Hari, dia share dekat salah sebuah blog tahu. Dan kata kisah ni baru saja berlaku, masih lagi fresh, iaitu pada tahun 2022. Maksudnya kalau 2022 ni baru tahun lepas saja yang berlaku tahu sahabat. Katanya suami dia ni merupakan salah seorang pemancing Tegar. Kuat sangat mancing mana-mana tempat, Lombong, Tasik, mana lagi, pantai, dekat dia punya sungai, semua suami dia pernah pergi. Dan kalaulah ada tempat-tempat yang baru, ada pok-pok ikan yang baru tu, mesti suami dia akan pergi. Dia ni tak pergilah seorang diri, dia pergi dengan member-member dia yang lain. Kalau suami dia pergi ni, kadang-kadang suami dia akan balik lewat malam lah, bertolak pagi, malam tu baru balik ke rumah. Kalau tempat tu jauh, sehingga kan ada sampai 3-4 hari. Paling lama apa kata Kak Nis ni sampai 1 minggu lebih barulah suami dia ni balik ke rumah tak para sahabat. Dan katanya tak apalah, sebab itu merupakan hobi suami dia. Dia pun tak ada lari apa-apa pun, tak adalah nak marah kan sekian-sekian, sebab dia tahu hobi suami dia tahu. Kisah seram pula berlaku pada satu hari tu yang mana suami dia ni baru balik. Yang mana dia ni, Kak Nis ni duduk dekat dapur tahu, basuh-basuh pinggir lah, tengah-tengah basuh pinggir, tiba-tiba suami dia ni balik, masuk melalui pintu dapur. Katanya pintu depan ni, pintu utama ni dia dah kunci. Dan kebiasaan suami dia pun akan balik melalui pintu dapur, sebab dia ni dalam keadaan kotor tahu. Suami dia dalam keadaan kotor kan, baru lepas mancing dalam keadaan kotor. Dan juga memudahkan untuk dia nak letak dia punya mengair tu, jorang-jorang tu letak di situ, dan boleh mandi terus lah. Bila balik tu, dia orang ni sempatlah borak-borak apa semua, bersembang-bersembang macam tu. Banyak jugalah tangkapan ikan tu pada hari tersebut. Dan dia duduk sembang-sembang kejap, lebih kurang dalam pukul 10 lebih. Sebab suami dia lah balik dalam pukul 10, lebih kurang dalam pukul 11.30 tu. Jadi Kak Nis ni pun rasa mengantuk, minum air je sekejap, serum pergi tidur, tinggalkan suami dia yang berada dekat dapur pada masa tu sahabat. Kak Nis pun macam biasalah tahu, nak tidur kan, masuk, duduk atas katil sap tidur. Semasa dia nak tidur, tengah nak tidur tu lah, tiba-tiba dia rasa macam diri dia tu, dia punya badan tu dirabak tahu sahabat. Dan dia punya baju-baju dia tu macam diselok-selok macam tu lah. Dan dia dalam keadaan yang sama-sama tahu, bilik dia ni kan gelap. Bila bilik gelap ni, dia buka je mata, dia nampak suami dia yang duduk di depan dia. Dia punya berpandukan cahaya dekat ruang tamu saja. Suami dia ni pula macam tarik-tarik seluar, macam nak kita panggil apa, nak bersetubuh lah, macam lebih kurang macam tu. Maka selepas daripada itu, dia kata macam bau busuk lah suami dia ni. Dia suruh lah suami dia ni pergi mandi dulu. Abang pergilah mandi dulu, kata abang ni bau busuk, mandi-mandi bersihkan diri dulu. Tapi suami dia ni buat tak tahu saja, buat tak dengar saja apa yang isteri dia bagi tahu, menyebabkan Kak Nis ni tutup lah dia punya mulut hidung dia ni sebab busuk sangat kan pada masa tu. Maka selepas daripada dia tutup tu, dan dia merasa satu benda yang aneh
terhadap suami dia ni, yang mana kekuatan suami dia ni melebihi tak super biasa. Dia kata kali ni kekuatan dan juga tenaga dia kuat, tahu para sahabat. Hari kejadian tu korang tahu sendirilah, dan settle macam tu lebih kurang dalam pukul 1 ataupun pukul 12 macam tu juga. Jadi dia pergilah dekat dapur, siap-siap lah, yang mana Kak Nis ni follow suami dia masuk dapur sekali tahu. Dan dia nampaklah suami dia ni pergi ambil ikan tadi, tangkapan ikan tu pun semua letak dekat atas sinki, lepas tu dia bawa masuk ke dalam bilik air. Jadi Kak Nis ni tengok suami dia macam tu, Kak Nis pun ambil lah air, minum air, masuk macam tu, duduklah sekejap. Bila duduk sekejap ni, nampaklah suami dia masuk ke dalam bilik air, dan dia fikir sambil bawa tangkapan ikan tu, ikan yang banyak tu kan, masuk ke dalam bilik air, dan dia fikir oh mungkin suami dia ni nak bersihkan ikan sikit-sikit lah. Duduk sekejap, tiba-tiba dia punya pintu dapur itu bunyi macam orang masuk. Macam itulah kira Kak buka, rupa-rupanya suami dia yang ada, yang baru saja masuk. Terkejut Kak Nis pada masa ni, abang, dia macam pelik tau. Tadi suami dia yang ada dekat bilik air, macam mana daripada bilik air boleh keluar dan dia masuk melalui pintu dapur? Duduk ni, tiba-tiba suami dia bagi tahu benda yang mengejutkan, betul-betul mengejut lah sahabat. Dan dia kata, oh abang, masa awak tidur tadi, abang keluar sekejap, pergi dekat rumah member abang, nama Ali member abang dia ni. Dia kata dia hantar barang yang mana barang tu tertinggal, jadi dia bawa pergi ke rumah Ali ni. Dan selepas tu juga Ali ni ajaklah dia pergi minum air, borak-borak kedai kopi lebih kurang itulah. Dia macam dan dia tak tahu apa yang jadi sebenarnya sahabat. Dan tadi yang dia bagi tahu tadi bermakna satu benda yang pelik yang terjadi dekat diri dia. Dan benda ni lah dia macam dalam keadaan yang terketar-ketar, takut. Dia pun ceritalah dekat suami dia, yang mana dia baru saja kau kan tahulah. Maka selepas daripada situ, suami dia macam tak percaya dengan apa yang isi dia cerita. Tak betul ke awak ni? Awak bermimpi ke ataupun awak mengigau ke? Kak Nis ni kata tak betul. Yang saya nampak tadi adalah awak depan saya. Maka selepas daripada tu, suami dia ni pun bangunlah tahu, sebab dia kata suami dia ada dalam bilik air. Pergi je buka pintu bilik air ni, tak ada siapa-siapa dekat dalam. Dan benda yang mengejutkan, dia nampaklah tulai-tulai ikan yang berada bertaburan dekat dalam bilik air tu tahu. Dan terkejutlah para sahabat, dan seolah-olah ikan tu dimakan oleh satu benda, satu makhluk macam itulah. Maka Kak Nis ni dalam keadaan yang trauma tahu sahabat. Bila trauma ni, dia macam dah nak pensang, pop jatuh, tak sedarkan diri. Bila keesokan hari tu, dia tengoklah tubuh badan dia ni dalam keadaan yang lebih-lebih, macam bekas-bekas ni kena pegang macam itulah. Dan cara dia pegang tu kuat lah tahu, bukan macam biasa. Dan bawa lah pergi ke klinik. Maka klinik ni macam biasa lah sahabat, dia bagilah ubat-ubat yang sama macam orang lain sakit demam, pening kepala, macam tu je lah. Jadi suami ni pun bawa lah pergi berjumpa dengan salah seorang perubatan Islam, dengan ustaz ni. Maka pada masa tu juga Kak Nis ni dia punya ingatan dia dah lemah, dia dah lemah semangat tahu. Jadi ustaz ni lah yang pulihkan semangat dia ni balik, pulihkan jadi seperti sedia kala. Dan katanya alhamdulillah lah, dia dah jadi okey seperti orang-orang lain macam itulah. Dan katanya masih lagi trauma. Sebab apa? Dia jadi pada malam kejadian tu, siapa yang mari dekat masuk dalam bilik dia dan menyerupai sebiji dengan dia punya muka suami dia tahu. Dan kali terakhir bila isteri dia ataupun Kak Nis ni tanya, abang pergi mancing dekat mana? Dia kata dia ikut member dia pergilah ke salah sebuah tasik. Dan tasik ni katanya jauh tahu daripada rumah orang lain. Dan tasik ni berada dalam kawasan pedalaman dan terletak betul-betul dekat tengah hutan. Dan semua orang pun tak tahu kewujudan tasik ni tahu. Dan berkemungkinan besar lah apa yang dia cerita, suami dia ni dia bawa balik satu makhluk ke rumah, dan makhluk itulah yang menyerupai suami dia pada malam kejadian tu rakan sahabat.